Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina al-iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan imam, kerusi dan jawatan kuasa surau, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Segala puji dan kesempurnaan milik Allah. Selawat dan salam untuk junjungan Rasulullah. Doa untuk sekalian para sahabat, tabi'in, ulama amilin. Kita sambung bacaan kita pada kalimatnya, sambung begitu, qadimun bila betida'in, daimun bila intihain. Ini kita sambung bacaan kita itu. Dia bermula dengan matan dia yang pertama, hadza dzikru bayanin aqidati ahli sunnah wal jamaah ala madhhabi fuqaha ahli millah Abi Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan al-Syaibani radhiyallahu alaihim ajma'in. Dia sambung kepada yang berikutnya, qadimun bila betida'in, daiman bila intiha. Allah itu bersifat qadim, iaitu tiada permulaan serta kekal selama-lamanya, iaitu bila intiha, tidak ada perhentian ataupun akhirnya. Baik, sifat qadim, sifat ini terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam masjid akan membaca a'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Jadi sifat malam ni yang kita nak kenal ialah sifat qadim, sifat qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Qadim ni maknanya disebutkan di sini sebagai tidak ada permulaan. Mana datang hujah ataupun dalil untuk mengenal qadimnya Allah? Sebab kita tak boleh kenal Allah melainkan dengan sifat yang disifatkan oleh Allah. Kita tak boleh mandai-mandai mencipta sifat bagi Allah. Sifat Allah, Allah sahaja yang boleh mensifatkan diri dia. Kenapa? Dia yang kenal diri dia. Kita tak kenal diri dia. Kita tak kenal Allah melainkan sebagaimana yang Allah sifatkan. Maka sifat qadim ini dirujuk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku berlindung dengan Allah yang zat maha agung, zatnya yang mulia, kekuasaannya yang qadim, daripada syaitan yang dirjam. Kesemua riwayat dalam sanad hadis ini adalah thiqah. Hadis ini tidak turun daripada martabat hasan secara mutlak. Terdapat juga dalam lafaz qadim riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak daripada Abu Hurairah. Disebut hadis Nabi SAW berkaitan dengan innallaha ta'ala tis'atu wa tis'ina isman. Allah Ta'ala itu ada 99 nama sampailah kepada sifat yang disebutkan Al-Qadim. Allah Ta'ala yang sifatnya qadim dan kekal selama-lamanya, tidak ada akhir ni juga, boleh kita ambil daripada surah Al-Hadid ayat 57. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal dan akhir. Awal dan akhir maknanya tidak ada mula. Akhir maknanya tidak ada penghujung. Segala-galanya daripada Allah. Sebab itu kalau nak cari kepada permulaan Allah, dia tak boleh.
dalam saya dengar dalam apa ni, satu buku Mujarabat Melayu kot, dia ada jampi, dia ada satu jampi, adalah jampi macam pantun gitu, dom meledum apa benda entah, dom meledum apa benda, kemudian ada sebut bumi pembelum, Allah pembelum. Tu dalam Mujarabat, kaedah-kaedah perubatan Melayu. Bila disebut bumi pembelum, langit pembelum, Allah pembelum, di situ rosak akidah. Kerana menunjukkan Allah ada permulaan, sedangkan Allah tidak ada permulaan. Maka kalau nak ambil mana-mana perubatan, mesti dirujuk kepada maknanya. Sama ada bahasa Melayu lagi senang makna. Kalau setakat pantun tak jadi apa, tapi kena tengok pada isinya. Kadang-kadang pantun ni pun jadi petua-petua orang Melayu, tapi kena tengok pada maknanya. Apakah ada makna-makna yang membawa kepada syirik? Kalau bukan bahasa kita, kena carilah makna dia. Kalau cari makna bahasa apa pun tak tahu bahasa apa. Almarhum Tok Guru Arundin kata, kalau dah tak ada bahasa manusia, maka tentulah bahasa kawan sebelah kita, jin. Bila bahasa jin ataupun bahasa yang kita tak faham maknanya, maka tak boleh. Kenapa? Dibimbangi ada unsur syirik. Jadi dalam pengobatan Melayu ada benda-benda yang sebegini, maka tak boleh, kerana dia menunjukkan Allah itu ada permulaan. Wal awwalu wal akhiru. Dalam hadis Nabi sebut, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai' wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Tuhan, wahai Tuhan, antal awwalu, kamulah Tuhan yang awal, falaisa qablak, tidak ada falaisa qablaka syai', tidak ada sebelum daripada kamu, wa antal akhir, kamulah Tuhan yang penghujung, tak ada ujung, falaisa ba'daka syai', tidak ada selepas daripada kamu. Dia kata macam mana nak faham tak ada mula? Kan? Macam mana nak faham tak ada mula? Dia tanya balik, angka yang ada berapa? 1, 2, 3. Sebelum 1, kosong. Sebelum kosong, dia kata tak ada. Tak, sebelum kosong tak ada lah, kata dia. Iya ke tak ada? Jadi penin. Ya, itu angka. Ujung, ada ujung. Siapa berani sebut angka ujung? Tak ada. Dia akan pergi triliun buh, selagi ada dia buh. Belakang kosong pun ada, sebelum kosong tu ada benda, tak tahu benda. Apa dia? Kalau tengok setengah tu, dia tolak negatif lah, apalah kan. 0.0, kosong juga. Lepas pada kosong, 0.01 katanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan makhluk. Bila Allah Ta'ala bukan makhluk, maka tidak ada permulaan bagi Allah dan tidak ada akhirnya bagi Allah. Sebab itu kita nak sebut, nak memahami Allah Ta'ala ni, kena faham daripada Allah, tak boleh kita mikir. Sebab itulah beriman kepada Allah, dia termasuk dalam kategori beriman. Iman ni maknanya ada benda yang kita hanya kena percaya bila datangnya dalil daripada Quran dan Sunnah. Walaupun kita tak mampu nak menjangkau, sebab percaya itu bukan kerana logik. Percaya itu kerana ni daripada Nabi. Nabi tak pernah berdusta. Nabi dapat daripada Allah. Jadi bila kita yakin, tak boleh fikir. Walaupun tak boleh fikir, tapi kena terima. Itulah dikatakan iman. Disebutkan juga dalil wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Disebut dalam satu ayat, ketika mana semua binasa, kan, kullu alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kan. Maknanya fan, ya, bukan pan. Fan.
Semua benda binasa, fana. Fan ni fana lah. Kita sebut fana. Fana ni maknanya binasa. Yang kekal ialah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal ialah Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah Ta'ala tidak hanya sebut dia kekal, tapi dia mensifatkan dia kekal itu layak kekal. Kenapa? Dzul jalali wal ikram. Dia kekal itu kerana dia empunya kepada kebesaran dan kemuliaan. Kalau orang tanya mana boleh kekal, dia ada kemuliaan, dia ada kebesaran. Layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qadimun bila ibtida'in wa daimun bila intihain. Qadim kekal, daimun selama-lamanya. Qadim bila ibtida', kekal tidak ada permulaan, daimun bila intiha', selama-lamanya tidak ada penghujung. Sambung yang berikutnya, la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yurid. Allah tidak akan binasa dan musnah, dan tidaklah ada sesuatu itu berlaku melainkan kehendak Allah. Di sini kita jumpa sifat Allah Ta'ala yang disebutkan tadi, qadimun bila bertidak. Apa makna qadim tadi? La yafna wa la yabid. Dia takkid, dia kukuhkan lagi. Dia kukuhkan penegasan tentang qadimun bila bertida'in, daimun bila intihain, la yafna wa la yabid. Kekal, tidak ada mula, tidak ada akhir itu dia la yafna wa la yabid. Dia tidak akan fana binasa, dia juga tidak akan musnah. Para ulama menyebut kalimah ini daiman wala adalah la yafna wala yabid ini adalah takkid, peneguhan kepada daiman bila intiha. Kekal selama-lamanya, tidak ada penghujungnya. Jadi penulis kita, pengarang kitab ini, Imam Ja'far At-Tahawi ini, dia sebutkan bahawa bukan saja Allah Ta'ala itu qadim, kekal, tetapi kekalnya tidak binasa dan tidak musnah. Wala yakunu illa ma yurid. Dan tidak ada yang berlaku melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fana maknanya binasa, kan? Tak ada, fana, tak jumpa, dan hilang, terputus, habis atau terpecah pada juzuk-juzuk. Ini disebut sebagai fana. Dia akan binasa. Sebab itu orang kata dunia ni fana. Orang-orang yang wali-wali Allah ini melihat dunia ni sebagai benda yang fana. Bila benda yang tak disebut darul fana, dunia ni darul fana, dunia yang sebesar-besar ini negeri yang binasa. Akhirat darul baqa, akhirat itu negeri yang kekal. Fana macam mana teguh, macam mana lama, macam mana kuat, dia akan binasa. Apa penghujung pada dunia? Kiamat. Ujung pada dunia kiamat. Macam mana nak kiamat? Itu tak apa. Tapi kita dah tahu gambaran kepada kiamat. Bila nak kiamat bukan urusan kita, tapi dia ada penghujungnya. Setiap kita ada penghujung, dan setiap makhluk ada penghujungnya. Malah disebutkan ketika mana Allah membinasakan segala-galanya, tak ada apa yang tinggal. Quran menyebut, Allah Ta'ala tanya, limanil mulkil yawm, siapa raja hari ni? Allah sendiri jawab, lillahil wahidil qahhar. Dialah Allah yang wahid al-qahhar. Nak menunjukkan sebut makhluk semua binasa. Kita ngaji dalam kitab Tauhid, disebutkan habis malaikat, penghujung sekali malaikat yang kerjanya cabut nyawa, dia pun kena binasa juga. Sebab apa? Dia makhluk, dia juga makhluk. Lalu Allah Ta'ala menghidupkan balik. Macam mana, kan? Macam mana dia tak ada apa semua nak ada balik? Bukan kita je tanya, wali-wali Allah pun tanya. Antaranya Uzair, seorang wali ulama di kalangan bangsa Yahudi.
bila dia sampai ke negara Palestin yang telah dimusnahkan oleh kedatangan raja yang zalim, menghancur, membunuh habis penduduk Palestin. Hidup menung macam mana lah Tuhan nak pun hidup balik. Terlena dia terlena hampir 100 tahun. Ashabul Kahfi 309 tahun, yang ni 100 tahun. Dia terlena, tiba-tiba dia sedar. Lepas 100 tahun celik sedar. Berapa lama tidur ni? Dia kata kejap ikut. Yaum au ba'da yaum, sehari atau separuh hari. Kan? Allah Ta'ala kata fanzur ila himarik, cuba tengok pada himar kamu, kenderaan kamu tu, binatang kamu. Habis tinggal tulang-tulang lah. Lalu Allah tengok, kata Allah tumbuhkan balik. Sebab dia duk fikir macam mana lah Tuhan nak hidup. Allah tunjuk depan dia, perak, naik tulang-tulang bercantum balik, tumbuh daging, tumbuh. Allah, ni kebesaran. Sebab kehebatan dia tu, orang Yahudi duk kata waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Berkatalah orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Sudah pantang pelik. Pelik sikit je. Waqalatin nasara Isa ibn Allah. Berkata pula orang Nasrani Isa anak Tuhan. Sebab apa? Pelik juga, lahir tak ada bapa. Uzair antaranya begitu. Nabi Allah Ibrahim sendiri pun pernah terlintas macam mana gamaknya Tuhan menghidupkan. Kaifa tuhyil mauta, macam mana Tuhan menghidupkan yang dah mati. Allah Ta'ala tanya, awalam yu'min, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim kata apa? Bala, bahkan Tuhan aku yakin, walakin liyatma'inna qalbi, tapi nak bagi tenang, nak bagi confident. Kan tengok baru, ya ke kamu boleh buat? Iya aku boleh buat, cuba buat tengok. Oh betul, baru percaya. Nah, kalau tidak tak percaya, aku boleh buat, bohong lah kan, sembang boleh. Tunjuk depan aku tengok, kita pun tengok. Oh betul, betul. Percayalah kita. Nabi Allah Ibrahim, dia nak tengok sungguh. Lalu Allah Ta'ala suruh potong burung apa kan, letak ujung sana bukit, panggil balik. Maka datang burung itu dalam keadaan yang sempurna. Nabi Ibrahim kata nak bagi tenang. Sebab itu benda-benda yang sebegini, fakta-fakta ini tujuannya ialah untuk memberi ketenangan kepada orang beriman. Sebab itu Allah Ta'ala mendatangkan dalil, ayat, hujjah, supaya kita nampak. Bila kita nampak, barulah kita bertambah iman. Iman dah, cuma tak berapa yakin. Aku percaya kamu, tapi macam pelik benar kamu cerita kali ni kan. Saya tunjuk tengok, dia pun tunjuk. Kalau tu aku percaya. Barulah kita percaya. Maka begitulah. Maka ilmu Quran banyak Allah Ta'ala sebut, afala yatadabbarunal Quran, afala tatafakkarun, afala tunzirun, afala taqilun. Gunakan akal kamu semua untuk mencari dan memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala temukan dengan kamu. Tak kira lah apa pun. Dan tengok kan, tak pasal-pasal ribut mari. Mana pernah kita nyembang pasal ribut Putin beliung ke apa benda. Sekali dia mari, siapa tak boleh kata apa. Hari tu banjir kan, duk kira Kelantan Terengganu banjir, Kelantan Terengganu banjir, Perak, Pom, Selangor, Shah Alam, Takung terus, Kelang, habis lah semua kena. Dan nak buat macam mana? Habis. Biasa banjir Kelantan Terengganu ya kan, dia mari tak ada musim. Allah Ta'ala tak. Jadi apa kamu buat? Fikirlah sikit. Lu fikirlah. Budak sekarang katakan, lu fikirlah sendiri. Tak nampak lagi Tuhan punya kuasa? Tuan yang dirahmati Allah sekalian,
wala yakunu illa ma yurid, dan tidak ada sesuatu itu berlaku melainkan apa yang Allah kehendaki. Kita baca sifat muridun, kan? Sifat Allah Ta'ala berkehendak, iradah. Allah Ta'ala bersifat iradah. Iradah ni maknanya berkehendak. Berkehendak Allah tidak terikat dengan kehendak orang. Berkehendak Allah tidak terikat dengan keperluan pertolongan orang. Berkehendak Allah tidak terikat dengan masa. Berkehendak Allah tidak terikat dengan apa-apa. Kerana apa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Orang duk fikir macam manalah Nabi pergi Isra' dan Mi'raj. Ni dah mari musim Rejab. Ni kira musim Isra' Mi'raj lah. Kan? 27 Rejab pada angka tarikhnya disebutkan berlaku Isra' dan Mi'raj. Maka duk fikir macam manalah Tuhan duk bawa Nabi ni daripada bumi, daripada Mekah pergi Masjid Haram 1000 km lebih. Maaf, Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa naik pula ke langit. Langit ni tu dia punya jauh. Yang kita nampak langit pertama, nak masuk kena ketuk pintu dulu, bagi salam dulu, baru buka, langit tu berkeping-keping. Yang orang pergi semua tak sampai ke langit. Sebab nak tembus langit pertama tu dia berkeping-keping. Tuan baca surah Al-Mulk kan? Samawatin tibaqa. Kita pun jenuh nak bagi orang faham. Pelik apa Isra' Mi'raj? Macam semut lah buh dalam baju kita, dia tumpang, kita pergi naik kapal terbang, kita balik-balik. Semut tu kata aku pergi Johor. Kan? Kata bang Johor ada. Pergi Johor. Bila pergi? Tengah hari tadi tu balik-balik. Kejapnya. Kan? Aku ikut. Itu nak bagi rasional. Nak bagi rasional pada orang yang degil. Payah nak cakap, tu tak percaya, itu semut cerita lain. Okey, malaikat ni daripada cahaya, kelajuan dia jauh lebih laju daripada cahaya yang ada. Cahaya yang ada laser tu dah laju dah. Tengok kelajuan cahaya. Kenderaan yang paling laju supersonik. Kenderaan bunyi. Kan? Pernah ada satu jet supersonik itu, dah rugi dah syarikat tu. Laju. Punya laju. Lalu tu pecah habis bangunan kalau tak dikawal. Kerana bunyi dia kuat kan. Kelajuan bunyi. Tapi kelajuan cahaya tak ada lagi. Kecuali cerita Avengers ya. Cerita apa tu kan? Cung laju gitu. Logik dah. Nabi ni ikut Jibril. Jibril ni makhluk cahaya. Lagi laju lah pada cahaya yang ada. Logik tu ada. Tapi bagi kita orang beriman, bukan itu. Yang tu hanya untuk orang yang guna akal, yang payah nak beriman, payah. Kita, apa peliknya, Allah yang mencipta masa. Allah yang mencipta jarak. Bila Allah berkehendak, dia hapuskan masa, dia hapuskan jarak. Apa peliknya? Terus ada pening lah kita. Cuma kita nak berhujah dengan orang-orang orientalis, nak berhujah dengan orang-orang yang berfaham rasionalisme, maka terpaksalah kita ambil hujah gitu. Tapi pada hakikat akidah, Allah yang buat. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jarak ni antara bumi ni dengan langit tu siapa buat? Allah. Jarak tu Allah buat. Boleh tak Allah menghapuskan jarak? Boleh. Pelik apa? Masa tu takkanlah pergi tengah malam balik sebelum subuh. Masa tu siapa buat? Allah yang buat. Boleh tak Allah menghapuskan masa? Boleh. Habis tu pelik apa? Tak ada pelik. Sebab itu bila sebut Allah yang buat, tak ada pelik. Dan Allah bila dia buat dia itu dengan kehendak dia. Tidak terikat dengan siapa-siapa. Tak ada orang yang suruh, tak ada sebab kesian, tak ada sebab terpaksa, tak ada perlukan pertolongan orang. Kehendak dia itu, bila dia nak, dia buat. Tak ada kroni nak tolong, tak ada benda-benda, tak ada, siapa pun tak perlu. Sebab
Allah Subhanahu wa taala, sifat iradah dia kata la yakunu illa ma yurid, tidak berlaku melainkan apa yang Allah kehendaki. Bukan setakat apa yang dia hendak berlaku, apa yang dia tak hendak tak boleh berlaku. Dan itulah hadis yang menyebutkan lawijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Kalau berhimpun semua makhluk nak bagi manfaat kamu, dia tak boleh buat melainkan illa qad katabahu Allah lak, melainkan apa yang telah diaturkan oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah disebut walakinallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah lah yang melaksanakan apa yang dia hendak. Tuan, kalau dah sampai begitu kita punya keyakinan, agak sehati ya. Tak ada sehati. Tuhan nak buat ke mana? Tak? Duk rongsi-rongsi Allah. Tuhan nak buat ke mana? Bukan boleh buat apa pun. Nak halang ke mana pun tak boleh. Panggil lah pakar apa, tak boleh. Dia nak buat. Kan? Buat pemecah benteng ombak. Macam-macam, berjuta habis, berbilion habis nak pecah ombak. Mari tsunami. Bila dia nak buat, oh hamba ombak halang, nak halang pecah ombak mari tsunami. Nak buat ke mana? Sebab itulah orang yang beriman ni, dia hidup dia tenang. Tak ada apalah. Marilah ke mana. Saya buat dah. Tak dapat nak buat ke mana. Usaha dah. Tapi tak boleh nak buat ke mana, Tuhan tak bagi. Kan? Mana boleh kamu kena. Dah aku usaha habis dah. Macam-macam buat kod ni, buat kod ni, buat kod ni. Tak boleh. Dah Tuhan tak bagi dah, macam mana? Habis. Tenanglah hati. Itulah lebihnya orang beriman. Sebab itu buat ke mana pun tak dapat juga. Penyudahnya buat doa selamat. Tak dapat pun doa selamat. Maknanya Tuhan tak bagilah tu aku selamat. Kalau dia bagi barangkali tak selamat. Mungkin jadi bala. Jadi aku dah minta, buat sudah, minta sudah, sebelum buat istikharah sudah. Lepas itu hasil dia. Ikut dia. Alhamdulillah ya Allah. Kamu lebih tahu. Aku tak tahu. Cuma aku harap kebaikan untuk akhirat. Wallahu a'lam. Tu yang kita tengok kadang-kadang alim ulama ni, kita tengok dia tak ada benda lah hidup dia. Ishlah, kita tengok stres. Kita tengok stres. Tapi bagi mereka tak ada apa. Kenapa? Mereka yakin Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui. Dia kata iradah bermaksud masyiah, iaitu kemahuan. Sebagaimana firman Allah, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Maka katakanlah, qala, Allah Ta'ala berfirman, qala, berfirman Allah, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Katakanlah wahai Muhammad, demikianlah Allah Ta'ala melakukan apa yang dikehendakinya. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila mana orang-orang Arab Quraisy minta ke Nabi, wahai Muhammad, kalau betul sangat kamu ni Nabi, kamu banyak sangat mukjizat, sekarang kamu tunjuk belah bulan. Tak kegila. Memang gila lah. Sebab demo memang orang gila. Tadi saja nak cerita, saya 2 hari khusus di camp Ulu Kenah. Lain tak ada. Dia kata ada satu tempat tu ada spot dia dekat tiang bendera tu. Dia kata sini ada Ustaz. Saya kata kalau ndak lagi, ikat handphone tu, naik, tarik ke atas, kata lagi dapat. Saya tengok, tapi saya kata ni idea gila lah. Ada seorang budak tadi, dia pergi buat sungguh. Dia angkat, dia turun balik, betul Ustaz, boleh lepas, boleh balas balik, naik balik. Saya kata hang memang gila, kata. Buat idea saya tu idea gila. Orang yang boleh buat hanya orang gila, kata. Jadi orang Mekah ni, dia tak boleh dah nak berdepan tengok Nabi boleh buat kod ni, boleh buat kod ni. Tak apa, kita tengok hak gila tak boleh buat. Hak bawah-bawah ni boleh, nun bulan tu. Kamu nampak bulan Muhammad? Nabi kata nampak. Sekarang kamu belah bulan kalau betul kamu Nabi. Kalau kamu boleh belah bulan, kami beriman dengan kamu. Tu Abu Jahal and the gang. Itu Nabi susah hati ke?
Kita, oi patut-patutlah kalau nak suruh pun. Nabi tahu bulan tu apa? Makhluk Allah. Kalau dah bulan tu makhluk Allah, kita buat kerja Allah, kan Allah sebut in tansurullah yansurkum. Kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Tuhan, sekarang aku kena belah bulan. Nabi berdoa kepada Allah, terbelah bulan. Terbelahnya bulan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tercatat dalam kitab-kitab Hindu dan kitab-kitab Buddha. Kitab Veda, malah saya pernah cerita itu, bagaimana seorang raja Hindu, Raja Malabar, akhirnya bila tengok bulan terbelah tu, dia baca dalam kitab petanda bahawa lahir Nabi akhir zaman. Dia pergi cari Nabi. Malah ada riwayat menceritakan Raja Cina pun begitu. Cina pernah diperintah oleh Raja Islam. Dinasti Ming kan, dinasti Tang ke? Ming kan? Untuk nak tahu, tengok cerita kungfu. Tengok kungfu. Tu yang kadang-kadang pakar apa, pocilam apa semua tu kan, kait-kait dengan tokoh-tokoh Islam. Cuma dia tutup lah, macam sejarah Melayu lah. Hang tuah dia tak cerita pasal kehebatan perjuangan agama dia. Yang dia cerita pasal pi ngorat Tun Teja, pi pinang Puteri Gunung Ledang. Hak tu je cerita. Cerita Islamnya tak ada. Maka Nabi berdoa pada Allah dan terbelah bulan. Sebab apa? Nabi tahu bulan itu hanya makhluk Allah. Macam kita dah, wahai ya Allah, mereka itu adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Itu yang kita baca doa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Tuhan, kami serah depa tu pada kamu. Nampak bahasa biasa. Tuhan, kami serah depa tu pada kamu. Sebab apa? Allah Ta'ala bila dia marah, kemarahannya sangat dahsyat. Kalau dia membalas, innallaha syadidul iqab. Keras pembalasannya. Tuhan, kami serah depa pada kamu ya Allah. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Tuhan, kami serah, kembalikan tipu daya kejahatan, makar yang mereka buat pada mereka balik ya Allah. Ya Allah, kami serah pada kamu ya Allah. Ni kamu boleh buat apa yang kamu hendak. Sebab itu dalam pengajian akidah dulu kita ngaji, Tok Guru kita dah sebut cerita, dia kata habis ngaji akidah semua, Tok Guru dia nak bagi ijazah, Tok Guru dia buat soalan. Dia kata satu hari kamu nak melintas satu kebun. Kebun tu adalah tuan dia bela anjing banyak. Kamu nak lintas, tiba-tiba kamu dikepung oleh anjing tu. Kamu nak buat macam mana? Oh, murid dia pun jawab lah, baling dengan batu. Nak baling dengan batu apa? Anjing banyak. Lari, anjing kaki 4. Nak buat macam mana? Lagi laju pada kamu. Dia kata Tok Guru surrender. Tok Guru kata, tidakkah anjing itu ada tuan dia? Ni anjing-anjing yang mereka, anjing-anjing Yahudi, anjing-anjing Rusia, anjing-anjing, segala anjing yang ada ni, ada tuan dia. Siapa tuan dia? Allah. Ada Tuhan dia. Allah Tuhan dia. Allah boleh buat apa dia nak. Yaf'alu ma yurid. Dia buat apa yang dia nak. Cuma kita kadang-kadang tak ngadu ke dia. Dan nak pertolongan Allah ni kena buat kerja lah. Kena penuh syarat dia. Allah tak bagi percuma. Sebab apa? Sebab dia nak bagi peluang kita dapat pahala. Kalau dia bagi percuma, boleh. Kan bila dia nak bila dia nak dalam surah apa ni, surah Sejadah disebut kan, walakin haqqal qaul, benarlah firman Allah itu, la'amla'anna jahannam, kerana dia nak penuhkan neraka jahannam. Itu kehendak dia. Kalau dia nak bagi kita, kalau dia nak, dia boleh bagi. Dia boleh bagi hidayah semua sekali. Kan relax kita dengan setan-setan tu kalau dia nak. Tapi dia nak bagi peluang pada kita buat pahala. Sebab itu nak menang Islam ni banyak korbannya. Bila banyak korban, banyaklah yang masuk syurga.
Allah tu kasih pada kita, maka dia bagi kita susah supaya kita dapat syurga. Tuan-tuan jangan susah hati bila sakit kan. Orang Islam itu bila sakit sama ada mengkafarah dosa atau mengangkat darjat. Bila diuji dengan musibah, macam-macam masalah, yang penting kita jaga sabar, maka dapatlah pahala. Payah apa kan? Allah Ta'ala bila dia kehendaki, dia boleh buat apa sahaja. Tapi masalahnya yakin kita tidak. Iman dia lemah. Dan iman ni dia sering kali keluar daripada kebiasaan. Tuan-tuan baca dalam surah Baqarah, jumpa kisah Talut dan Jalut, kisah Nabi Daud. Masuk akal ke ajak pergi perang, jumpa sungai, lalu tak bagi minum? Innallaha mubtaliikum binahar. Allah uji kamu dengan sungai. Jalan jauh nak pergi perang, jumpa air, macam panas terik, jumpa air, habis hati ya. Tapi innallaha mubtaliikum binahar, Allah Ta'ala uji kamu dengan sungai ni. Apa ujian Allah? Faman syariba minhum falaysa minni wa man lam yat'am fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi, melainkan ambil secebok. Tak masuk akal tu. Allah nak uji. Fasharibu minhum illa qalila, habis minum laka melainkan sikit. Yang lulusnya sikit. Bila dah minum, ingat kot bila minum segar. Bila dah minum, dia kata apa? La taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Udah kami tak larat nak lawan Jalut. Hari tu janji kalau banyak duit nak derma. Bila banyak duit, hari tu janji kalau aku dapat laku tanah 3 juta ni, rasa nak tambah masjid ni, kan bunyi pun biar sujud tu tak nampak kepala. Lagi tak nampak muka punya kan. Kapek terbayangkan sampai hilang kepala. Dapat duit, buat apa? Tak mengikut syarak. Pula dandan. Dia cari hujah lah nak menghalalkan. Sebab apa? Ujian datang. Wa qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah, lalu berkatalah mereka yang yakin pertemuan dengan Allah, yang tak minum sikit tadi, yang taat tadi. Dia kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak. Lulus yang sikit ni, hak sikit ni lah Allah bagi kemenangan. Kenapa? Dia dah penuhi syarat. Allah nak tolong, dia bagi syarat. Penuh syarat baru dia bagi. Walaupun tak masuk akal. Perang Badar tak masuk akal, tapi dah penuh syarat, menang. Perang Tabuk tak masuk akal, tapi penuhi syarat, tak payah perang, menang. Ini kehendak Allah Ta'ala. Qala kadzalika yaf'alu innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum atas apa yang dikehendakinya. Dan dalam surah An-Nahl Allah Ta'ala kata innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami kepada sesuatu apabila kami berkehendaki, hanyalah kami berkatakan jadi, maka jadilah. Tuan-tuan, kalau kita ngaji kitab-kitab lama, kadang-kadang dia kata apabila kaf berjumpa dengan nun. Tak ada apa bila kaf jumpa nun selesai. Benda orang tu. Kita pun pening kan, kaf jumpa nun. Orang dulu cakap gitu. Dia kata kaf jumpa nun selesai. Kaf jumpa nun. Siapa kaf? Kan? Siapa nun? Kun. Kaf jumpa nun, maknanya kun. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Gitu kan. Kita duk ingat apa benda lekap jumpa nun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Sebab itu Allah Ta'ala janjikan kepada kita, dan Allah Ta'ala letakkan sifat dia iradah, dia berkehendak. Maknanya kalau macam mana pun orang berkehendak nak musnahkan kita, dia tak boleh buat kalau Allah kehendaknya berbeza dengan kehendak makhluk. Jadi kalau begitu risau apa? Tapi nak mari iman ni lah. Saya kawan-kawan yang bisnes kadang-kadang terlibat, dia cerita sungguh. Dia panggil datuk saya sekolah dulu. Datuk kata, tak ada duit kan, tengok bisnes masalah sikit, hari Jumaat aku pergi keluar 100. Boleh kata banyak. Patut tengah ada duit keluar tu, tengah tak ada duit lagi kena keluar, kata dia. Pelik apa ni. Dia yakin. Memang dia kata jadi sungguh. Ni bukan geng-geng, hak jenis geng jalan pijak semut ni. Ni jenis jalan sepak tong. Faham Mana kira brutal lah. Jalan sepak tong. Tapi bab tu dia yakin sungguh lah. Sungguh. Bila yakin, janji Allah begitu. Samalah dengan sifat Allah Ta'ala ni. Bila kita ngaji sifat 20 tu pun cukup dah. Yakin benda tu pun selesai masalah dah. Tenanglah hidup di dunia. Damai insya-Allah di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi memberi kekuatan kepada diri saya. Allah Ta'ala buka tambahan kefahaman, diberi kekuatan kepada kita semua untuk beramal dan menjadikan pegangan dan pedoman dalam kehidupan kita sampailah kita istiqamah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla.